Kalau tak sarapan lagi, boleh sarapan ya. Sambil-sambil dengar. Okey, bekas ni dia kata A, B, C, D, E, F. Okey, dia kata prisma tegak dengan tapak segi empat sama. Bawah ni sama Jadinya dia bagi jumlah panjang sisi. Jumlah panjang sisi 133 cm. Boleh nampak tulisan saya? Nampak Ke nak besar sikit ke? Yin and Bakif. Nurul Badrina ni betul tak ada Bakif belakang tu? Lupa lah. Betul kan Nurul Badrina Bakif kan? Okey lah. Okey. Lepas tu kamu lihat dia kata EDBC 25. EDBC 25. Ini je maklumat yang ada. 25. Kemudian hanya sisi adalah 133. Okay, jadinya macam mana perkaitan kita nak buat? Mula-mula kita boleh kita katakanlah hello? Dengar tak? Dengar. Okey, kita katakan bahagian AC, CD dengan DT ni kita katakanlah sebagai panjang apa? Panjang tapak. Okey, kita katakan panjang tapak. Katakan panjang tapak ialah X. Jadi AC ini adalah X. Ni X lah ya. Ni X. X ya. Lepas tu dia kata panjang tapak. Kemudian kita katakan tinggi. Tinggi ialah Y. Okey, ini adalah Y. Okey, ini adalah Y. Jadi ini adalah Y. Jadi untuk panjang sisi, kita kena campur semualah. Okey, apakah panjang AB? Untuk panjang sisi ni total semua. Jadi AB adalah Y tambah panjang BC. BC adalah 25. Kemudian tambah panjang AC. AC adalah X. Okey, bahagian ni kita dah tambah. Okey, kemudian tambah lagi CD. CD adalah X. Kemudian di apa belakang tu? DF. DF adalah X dan FA adalah X. Okay, bahagian ni kita dah tambah. Kemudian tambah lagi bahagian atas 25. Okay, bahagian ni dah. Kemudian tambah lagi bahagian EF. EF adalah Y. Tambah lagi BE. Tambah BE. BE adalah BE confirm lah sama panjang dengan tapak, iaitu X. Okey. Sama dengan 133. 133 ya.
sama dengan 1, 3, 3. Jadi kita totalkan lah. Okay, nampak ada berapa Y? Y ada 2. Okay, 2Y. 2Y habis. Kemudian ada X berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada tambah 5Y. Lepas tu tambah dengan 25, 25. Tambah jadi 50. Sama dengan 1, 3, 3. Okey. Kemudian pemudahkan lagi dapatlah 2Y tambah 5Y. Dapatlah 1, 3, 3 tolak 50. Dapat berapa? Dapat 1, 3, 3 tolak 50. Dapat 83. 2Y tambah 5Y sama dengan 83. Benda yang saya salah tu. Ada je nak salah ni kan. 5X. 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 Okay. Dapat dah satu persamaan. Lagi satu persamaan lagi. Macam mana kita nak buat? Perkaitan dia adalah BC dengan ED. Jadi kita boleh buat perkaitan teorem Pythagoras. Ya, kalau teorem Pythagoras tu ingat balik dah macam nak dapat teorem Pythagoras ya. Macam mana? Kalau ada bentuk segitiga sudut tegak. Ini BC. Ini A. Kita tahu ini 25. Ini adalah X, ini adalah Y. Guna rumus apa? Guna rumus Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2. Okey. Jadi kita dapatlah persamaan berikutnya. Bentuk ni lah 25 kuasa 2. Ni yang ni. Jadinya kita tahu satu persamaan linear, satu lagi persamaan tak linear. Jadi kita kena ambil persamaan linear ni, kita kena jadikan dalam bentuk Y dalam sebutan X ataupun X dalam sebutan Y. Okey, dalam contoh ni dia buat Y dalam sebutan X. Kita try X dalam sebutan Y. Okey, X dalam sebutan Y. Saya cuba buat. Okey, kita lihat. 5X sama dengan 83 tolak 2Y. X sama dengan 83 tolak 2Y per 5. Okey, ini adalah ini persamaan yang kita dapat yang pertama. Ini adalah persamaan kedua kita dapat. Lepas tu, yang tak linear tadi adalah Y 2 tambah X 2 sama dengan 25 kuasa 2. 25 kuasa 2. Dapat 625. 625 ya. Ini persamaan ketiga. Jadi gantikan persamaan 2. Gantikan persamaan 2 dalam 3. 2 dalam 3 didapatlah Y kuasa 2 tambah 83 tolak 2Y per 5 kuasa 2 sama dengan 625. Okey. Jadi berapa dapat? 83 kuasa 2. 83 darab 83 dapat tambah 6889. Lepas tu 83 darab negatif 2. Betul. 83 darab negatif 2 darab 2. Dapat negatif 332Y tambah negatif 2Y kuasa 2. Dapat positif. 2 kuasa 2 dapat 4Y kuasa 2. Dengan 5 pun kena kuasa 2 dapat 25. Okey. Sama dengan 625. Kita nak hapuskan 25, kena darab lah. Darab 25. Dapatlah sini 25Y kuasa 2
Yang ni terhapus, dalam bracket terhapus. Tinggalan 6, 8, 8, 9. Tolak 3, 3, 2Y tambah 4Y kuasa 2. Sama dengan 6, 6, 2, 5, 5 kena darab 25. Jadi 6, 2, 5 darab 25 dapat 1, 5, 6, 2, 5. Okey, lepas tu kita pemudahkan. Mudahkan dapat 25 tambah 4 dapat 29Y kuasa 2. Tolak 3, 3, 2Y. Lepas tu tambah 6, 8, 8, 9. Tolak 1, 5, 6, 2. 5 sama dengan 0. Okey. Kemudian 6, 8, 8, 9 tolak 1, 5, 6, 2, 5. Dapat 29Y kuasa 2 tolak 3, 3, 2Y tolak 8, 7, 3, 6 sama dengan 0. Okey, lepas tu dapatkan punca. Masukkan nilai 29 negatif 332 dan negatif 8, 7, 3, 6. Okey. Okey, dapat bentuk negatif 12 macam ni kan. Kita cuba cari punya pecahan. Okey, pecahan. Okey, dapat Y sama dengan alamat hilang. Negatif 364/29 lagi satu nilai. Tak. 342 betul. Lagi satu nilai. 24. Okey. Jadinya dah dapat bentuk ni, kita bolehlah tukar kepada bentuk ungkapan 29Y tambah 364 lagi 1Y tolak 24 sama dengan 0. Okey. Kena ingat, bentuk ni kena ada. Ya. Okey, mesti kena ada. Kalau tak ada, hilang markah kat situ. Kita dapat dah nilai tersebut. Gantikan untuk dapatkan nilai X, gantikan dalam persamaan 2. Okey, jadinya apabila Y sama dengan negatif 364/29, gantikan dalam persamaan 2. Okey. X sama dengan 83 tolak 2Y per 5. Kan? Jadi Y adalah sekarang Y apa? X sama dengan 83 tolak 2 negatif 364 per 29 per 5. Okay. Okay, 83 tolak 2 bracket negatif 364 29 sama dengan bahagi dengan 5. Okey, apa? Kita dapat X sama dengan 27/29. 27/29. Okey. Ini untuk nilai ni. Jadi ni bagi 1 apabila Y sama dengan 24. Okey, cari X sama dengan 8, 3 tolak 2 Y. Tak payah ganti terus ya. 24 per 5. 83 tolak 2, 24
bagi 5. Dapat 7. Jadi X sama dengan 7. Jadi kita nampak ada 2 nilai. Y negatif 364 per 29. Apabila senang cerita kita buat X sebab XY kan. Okay, X dulu. X. Apabila X 6, 2, 7 per 29. Y-nya adalah negatif 3, 6, 4 per 29. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila X sama dengan 24, Y. Apabila X sama dengan 7, jadi Y sama dengan 24. Jadi, saya nak tanya kamu, bila luas, ataupun kita nak cari isi padu, boleh ada negatif tak? Tak boleh kan? Jadi kita boleh katakan yang ni tidak diterima. Sebab melibatkan panjang luas semuanya positif. Jadi kita ambil nilai di bawah. Okey? Faham? Boleh tak? Ying and Bakis? Boleh. Okey. Lepas tu barulah kita semak. Adakah luas isi padu ni lebih atau kurang? Jadi kita tengok balik. Bagaimana kita nak cari isi padu bagi bekas ni. Okey. Okey, ingat balik. Untuk bentuk macam ni kita kena kira kata rentas kan. Jadi dapatkan segitiga luas ini. Kita tahu ni berapa ni. Bawah ni 7 kan. X 7. X ni berapa? X tentang tapak. Betul tak? Betul, X tapak. Jadi X tapak 7. Panjangnya 24. Ya. Jadi sini pun 7. Jadi kita boleh katakan ambil keras ni 1 per 2 segitiga kan. 1 per 2, 7 darab 24. Kemudian darab panjang. Darab 7. Okey. Jadi kita akan dapat 1 bahagi 2 darab 7 darab 24 darab 7. Dapatlah 588 cm kuasa 3. 3 kan? Jadinya luasnya isi padu tadi adalah 600. Okey, 600. Jadi automatik kita tahu bekas ni tak muat. Ya? Tak muat. Jadi bolehlah jawab seperti jawapan ni. Kata, maka dodo dengan isi padu 600 cm kuasa 3 tidak dapat dibungkus dalam bekas tersebut kerana isi padu bekas tersebut adalah 588 cm kuasa 3 sahaja. Boleh ya? Ya? Anak-anak? Boleh faham? Jadi buat conclusion lah bawah ni. Seperti ayat ni ya. Okey. Seterusnya, kita tengok latih diri. Suara saya jelas tak? Jelas. Jelas ya, terima kasih. Okey, latih diri 3.5. Okey. Kamu lihat ya, bila berkaitan dengan soalan untuk penyelesaian masalah, kita kena cari 2 persamaan. Satu persamaan akan bentuk linear, satu lagi berbentuk tak linear. Mungkin melibatkan luas. Yang linear tu mungkin perimeter. Dan luas tu, yang tak linear tu mungkin luas. Mungkin macam tadi teorem Pythagoras. Macam-macam lah. Jadinya kita cari 2 persamaan. Okey, kamu lihat soalan nombor 1 ya. Okey, soalan nombor 1 ni. Okey, kamu lihat dia kata apa? Audi memotong skepin papan berbentuk segi 4 tepat. Okey, kita boleh bayang segi 4 tepat. Okey, kemudian dia kata luas. Okey, dia kata luas 72 dan perimeter adalah 34. Jadi hitung panjang dan lebar. Jadi kita boleh katakanlah X
Y. Terpulanglah mana-mana kamu nak cakap. Jadi yang ni kalau macam ni kita katakan X ialah lebar dan Y ialah panjang. Terpulanglah kalau kamu terbalik pun tak apa. Tapi kena beritahulah lebar panjang. Okey, lepas tu barulah kamu buat apa? Luas. Okey, apakah rumus luas? Rumus luas ialah panjang darab lebar kan? Panjang darab lebar. Jadi ni panjang darab lebar jadi Y X sama dengan 72. Kemudian untuk perimeter. Perimeter X tambah Y tambah X tambah Y. Dapatlah yang kedua. X tambah Y tambah X tambah Y dapatlah 34. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Tapi persamaan linear ni kita kena dalam Y dalam sebutan X ya. Dia dapatlah 2X tambah 2Y sama dengan 34. Jadi benda ni akan jadi suka kamu lah. Nak bentuk apa? X dalam sebutan Y atau Y dalam sebutan X. Boleh nampak tak? Yang ni senang kamu buat ni, bincang sikit ni. Boleh? Boleh tak? Okay. Yang ni senang kamu buat. Okay, kita bincang sikit-sikit ni. Jadi respon lah. Janganlah sebagai saya cakap sorang-sorang. Boleh ya? Okay, kalau kamu nak buat contohnya X dalam sebutan Y, dia akan jadi 2X sama dengan 34. Tolak 2Y. X sama dengan 4 bagi 2 dapat berapa? 4 bagi 2. 34 bagi 2 dapat 17. 17 tolak Y. Persamaan ketiga. Contoh macam tu. Okay, macam tu. Lepas tu gantikan persamaan 3 dalam persamaan 1. Lepas tu kamu ganti-ganti dapat bergantian. Macam biasalah buatnya. Okey, tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2. Belajar di sebelah. Okey, soalan 1. Ni soalan nombor 1. Teruskan. Okey, soalan nombor 2. Saya rasa soalan nombor 2 dapat. Okey, saya nak kita bincang. Awak cuba buat dulu. Saya nak kamu buat soalan nombor 11. Sekarang. 1, 2 tu buat waktu kat rumah lah. 11 ni sekarang. Saya bagi masa sampai pukul 9. Kalau dah siap, awak mesej. Kata dah siap. Ya? Jawablah. Okey. Okey ya, nombor 9 ni awak cuba buat sekarang. Sambil masa sampai pukul 9. Kalau dah siap, awak mesej situ. Sebab saya nak tutup meja. Jangan keluar. Keluar nanti susah nak masuk balik. Ya? Okey, awak cuba buat ya. Saya nak ada kerja sekejap. Thank you. Jangan keluar tau. Whiteboard free ni cuba buka link. Boleh banyak tak link handset? Awak guna handset ke apa? Handset boleh buka 2-3 tak handset? Saya guna PC. Cuba boleh je. Cuba buka. Kalau boleh guna, awak boleh tulis kat situ. Apa persamaan yang kamu dapat. Guna link yang saya bagi tadi. Dapat tak? Masuk.
Awak klik link dekat komen. Dekat komen tu ada link. Kalau tak boleh, tak apa. Tak payahlah. Boleh. Boleh, cikgu. Boleh masuk toggle tu ke? Boleh masuk wifi ke macam mana ni? Awak try masuk tak? Ya, dapat masuk yang whiteboard tu. Ada pun nama awak. Baik. Awak klik link tu, lepas tu macam mana ya? Saya pun tak kerti. Awak nampak nama saya ke? Ya, Okey, cuba kamu tulis apa yang awak dapat. Senang tak kat sini? Saya nak tengok. Persamaan yang kamu dapat. Balkis, Ying, ke susah? Kalau ada stylus time pun senang nak tulis. Kalau susah, tak payahlah. Kita berbincang macam tadi je lah. Ying, Balkis, dapat masuk tak? Okey, ada belaka dah. Okey, nampak dah. Okey. Tujuh X. Okey, kalau untuk Ying 7XY, itu apa? 7XY itu luas. Jadinya
Untuk N, persamaan linear awak salah. Balkis, sebelum tu, kamu baca soalan ni elok-elok. Orang KSSM ni kena baca soalan ni elok. Tadi saya tak baca pun saya tak faham. Ada benda terselit kat situ. Cuba kamu baca elok. Baca dulu. Yin. Sebabnya persamaan linear tu jangan jadi boleh, tapi awak kena cari persamaan linear dulu. Sabar lagi. Cari linear dulu. Linear apanya? Baki, okey. Itu untuk luas. Okey, boleh. Itu untuk luas. Yin, cari linear dulu. Baca elok-elok. Tak dapat idea. Tengok ya. Mari kita baca sama-sama. Dia kata apa. Saya pun tak dapat tadi. Lepas tu kita baca sama-sama. Saya baca balik baru dah perasan. Orang tengok ya. Perimeter A, B, C, D, E. Ialah 26. Shin dia tu kat situ. Macam mana ni nak cari perimeter? Untuk luas semua okey. Yin okey, N okey, Balkis pun okey. Cari perimeter. Elok. A, B tambah B, C tambah C, D tambah D, E, A. Macam mana tu? Okey, A, B apa? Buat je lah jam kerja. Alah, ni cepat sangat pasal satu. Sabar Kita cari dulu linear je. Balkis, awak padam. Ya? Awak dah cari dah betul. Luas. Cari perimeter. Luas betul dah. Tu je lah. Cikgu tulis balik ke? Awak nak dapat perimeter pun tak? Luas tadi betul dah. Betul. Tak payahlah X 2 kali. Harap X tak payah terus tulis. 7XY. Betul dah? 7XY betul dah? Tulis je terus. 7XY sama dengan 28. Okey. Okey.
Okey, betul. And 7X tambah Y. Benda tambah lagi tu. Okey, Balkis. Ying, okey, bersama-sama okey dah. 1/2 darab. Okey, Balkis tu. Betul dah. Ingat balik. Macam mana nak beratkan perimeter? Lilitan bulatan. Okey, betul. Darab dengan apa? Eh, betul dah. Okey, darab apa? 1/2 darab 22/7 darab apa dia punya diameter yang kamu nampak? Kita boleh pinjam BC. Darab. Ging 1/2 22/7 darab 7X kan? Betul lah tu. Pemudah kan? Okey. And okey. Betul. And okey. Betul lah tu. Yang lain? Ying? Okey. Bagaimana kita nak cari perimeter lilitan bulatan? 2 pi G. Uh, Ying, mana X awak hilang? Okey, laki. Tulis lagi besar habis lagi ni. 7X. Betul lah Okey je, betul lah tu. Ada tu buat, kalau susah buat dalam ni, buat dalam kertas awak, jawapan akhir, tulis sini. Tulisan besar. Betul lah tu. Jadi kita tahu, tak Lagi kita letak turun. Okey. Kita dapat yang kedua. Awak nampak tadi kan? AB adalah Y tambah 7X tambah Y tambah perimeter. Separuh. Jadi 1/2 darab 2/2 salah. Mana buat pemantau dia?
Alamak. Saya pun Y tambah 7X tambah Y tambah 1/2 2 pi J. Darab 2 darab 2/2/7 darab jejari 7X. Pandai siapa yang dapat tadi. Semua dapat. Kan? Lepas tu, berapa dapat tadi? Okey, jawapan akhir. Nanti awak letak kat situ ya. Saya nak tengok. Saya pun tak berbiasa dengan benda ni. Sekejap susah. Okey, Badrina. Balkis. Betul dah sama dengan apa? Sama dengan apa? Perimeter ABCDE. 26. Okey, yang lain tu betul lah. Yin betul, Go betul. Okey, okey, Badrina. Kamu boleh semua sambung dalam kertas masing-masing. Jawapan nanti nak tengok. Kita keluar apa dah. Aduh lah.
Eh, kenapa kau ambil rumus luas? Um, Balkis, awak guna rumus luas. Hmm. Ying, ni rumus luas kan? Dia nak perimeter lah. Go, awak guna rumus apa? 2 pi J. 1/2 darab 2 pi J. Betul tak? Ukur lilik. Bukannya luas. Betul tak? Ying, Balkis, and
Kelas. Tengok sini. Ni. 7X ni diameter. Jadi 7X per 2. Ni nampak ni. Awak guna tadi. Saya nampak macam. Ataupun awak pemudahkan rumus awak. Saya tak pastilah. Mungkin awak pemudahkan rumus. Tapi ni macam ni lah. 1/2. Darab 2. Darab 27. Darab. Diameter tu bagi 2. 7X per 2. Dapatlah. 2 pemudahkan 7. Ini jadi 11. Akan jadi 2Y tambah 7X tambah 11X. Sama dengan 26. Dia akan jadi 2Y tambah 18X sama dengan 26. Jadi, kamu boleh pemudahkan 2Y 26 tolak 18X Y sama dengan 13 tolak 9X. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2. Nantikan 2 dalam 1. Go. Ying. Okey. Tengok tak tu? Awak memang dah pemudahkan rumus ke ataupun tersilap? Dengar tak ni? Hello? Ya, cikgu. Awak memang tersilap ke ataupun awak kira dah pemudahkan dulu? Sudah pemudahkan. Okey. Thank you. Jadi betul lah awak. Okey. Bakis? Bakis? Awak guna rumus luas ke ataupun awak dah pemudahkan?
Awak guna rumus luas bawah tu. Awak kena buat macam saya ni. Kita bagi 2. 1/2 darab 2 darab 27 darab diameter bagi 2. Awak guna rumus luas tadi. Okey, apa jawapan akhir? Dapat. Dapat tak, sampai step ni rasanya kamu dapat dah kan? Okey, go. Ha. Bakis. Ah, okey. Okey. Sekarang ni, untuk soalan ni tu, kamu tak boleh bagi 2 jawapan macam tu. Kamu kena bagi pilihan. Okay. Secara logiknya, mana patut
nilai apakah sesuai? Nilai apakah sesuai? Awak kena ingat apabila awak nampak panjang. Panjang mestilah besar daripada lebar. Itu hint dia. Mana satu yang patut kamu pilih? Berdasarkan dua nilai yang kamu dapat tu. Kita akan dapat nilai X apa, X apa, Y apa, Y apa. Ambil kombinasi X, Y tersebut, cuba masukkan dalam 7X dengan Y. Kamu lihat mana yang sesuai dulu. Pastikan panjang lebih besar pada lebar. Kemudian barulah kamu nyatakan tentang jari tersebut. Ding? Okey tak ni? Akis? Awak kena nilaikan dulu berapakah panjang, berapakah lebar. Ambil nilai logik dulu. Kemudian baru jawab soalan tersebut. Ni TP5 ni. Balkis okey tak? Balkis tengok saya punya persamaan. Tu persamaan saya. Nampak? Mana sikap betul-betul kan? Awak silap kat mana? Dekat lilitan bulatan. Kemudian 7X tu adalah diameter. Diameter bahagi 2. Okey? Boleh tak? Balkis. Boleh Dah betulkan jawapan? Faham ya? Mesti dah mana? Ataupun awak dah pemudahkan tadi? Okey, sudah tutup serta jawapan kamu pula. Ya, cikgu. Faham tak si masukkan apa tadi? Jadi satu jawapan je ke? Cari jawapan. Awak tengok nilai XY. Awak tengok antara dua nilai XY tersebut, mana logik. Maksudnya, awak kena ingat panjang mesti lebih daripada lebar. Kalau nampak dia pecahan macam tu, awak kena pecah mana yang 28/9. Tapi awak kena tengok pada panjang lebar dulu. Mana sesuai? Berdasarkan panjang lebar tu. Yang 7M tu ke? Ya. Boleh faham tak? Boleh. Maksudnya daripada nilai yang awak dapat, awak masukkan nilai, lepas tu awak banding. Mana jawapan yang logik? Kalau dua-dua logik tak apa. Sebab salah satu nilai tu 4/9 tu. 4/9 tu kalau masuk dalam 7, dapat 4 tu 28. 28/9. 28/9 lagi nilai Y apa? Tak logik dapat kan? Ya, okey.
Ying. Ya. Okey, dah ke? Sampai mana tu? Ying, jawapan akhir. Okey, jawapan akhir. Dapat tak? Taklah. Kalau tak, kita bincang terus. Ying, ada tak ni? Ada. Okey. Sampai mana dah? Ni dah akhir tak?
Balkis. Dah dapat. Tapi dia tak nilaikan jawapan dia lagi. Oh, dah. Dah. Siap dah. Okey, pandai. Okey, Balkis dah. Ya ke tak? Okey. Dah. Okey, ni TP5 ni. TP5 ni dia kena ada nilai akhir lah. Awak tengok ya. Dia dapat 2 nilai. Nampak ni. Okey. Bila dapat 2 nilai, kamu kena masukkan dalam nilai yang kamu dapat tadi. Kamu kena nilai mana satu betul. Yang tepat. Yang sini 7X. Sini adalah Y. Jadi untuk yang pertama ni, kalau kamu masukkan, dia akan dapat 28 per 9, kan 478. Panjang 20 per 9 dan lebar dapat 9. Logik tak? Logik tak kita tanya awak? Panjang lebih kecil pada lebar? Tak. Tak. Jadinya tak diterima. Yang pertamanya tak diterima. Faham? Awak kena nilaikan dua tu. Tak diterima. Sebab berdasarkan nilai yang masuk, panjang pendek berlebar. Tak logik lah. Tak diterima. Jadi kita ambil nilai kedua. Masuk nilai 7 dengan 4. Okey, logik. Panjang 7, lebar 4. Okey, dia buat step tu. Kita katakan panjang yang kedua ini tak diterima. Tak diterima. Lepas tu, buat panjang lebar satu lagi, diterima. Lepas tu barulah awak cerita pasal diameter dan jejari. Faham? Boleh? Boleh. Boleh lah. Dah siap. Ying, kejap kita tengok lagi. Boleh ya? Dapat Boleh. tak? Dapat ni untuk TP5 ni, kena nilaikan mana satu. Ada 2 jawapan kena nilaikan ikut kesesuaian situasi. Bukan kita ambil je. Okey? Bakis dapat dah. Dapat dah. Ini okey ya? Okey. Okey. Kalau okey, saya nak kerja rumah kamu. Awak buat tadi. Tak habis lagi tau. Saya nak sambung. Ada setengah jam kan? Okey. Saya nak kamu buat latih diri 3.5 tadi. Sekejap Okey, kerja rumah dia. Okey, nombor mana kerja rumah Buat step by step. Macam saya cakap tadi tu. Sampai jawapan akhir di mana. Okey. Boleh Kemudian kamu buat. Okey. Latih diri 3.5 ni. Kita bincang nombor 1 kan. 1, 2. 2 ni obat sendiri semua lah. Ya? Faham? Boleh tak? Jadi Boleh. latihannya latih diri 3.5, nombor 1 dan 2. Nombor 1 dah bincang sikit. Nombor 2 tu obat sendiri. Lepas tu latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan nombor 11. Okey? Latihan pengukuhan nombor 11. Okey? Okey. Tak habis lagi tau. Okey. Sekarang habis tajuk ni. Nak masuk tajuk baru sikit. Okey. Kita dah belajar sistem persamaan linear
Ada dua jenis. Nampak? Yang pertama, sistem persamaan dia 3 pemberi ubah. Kemudian ada kaedah penghapusan, kaedah pergantian. Dalam kaedah penghapusan pergantian ni ada penyelesaian tak terhingga. Tak terhingga diberi kosong sama dengan kosong. Kosong sama dengan kosong. Saya tak berapa sentuh hal tu, awak tengok. Tak terhingga. Contoh 5. Ni, tak terhingga ni. Contoh 5. Contoh 5. Muka surat 76. Okey. Lepas tu, tiada penyelesaian. Tiada penyelesaian ni, contoh 4. Contoh 4. Muka surat 75. Ini kira pengetahuan lah. Bila kosong, bila ada bentuk kosong tak sama dengan 12, itu tak ada penyelesaian. Lepas tu bentuk satu penyelesaian kita sudah banyak tu lah. Ya. Lepas tu, kita belajar persamaan serentak. Yang ni lah persamaan serentak. Ada satu persamaan linear dan satu tak ada persamaan linear. Kaedah pergantian, kita dah buat. Kaedah pergantian ni, awak ingat. Tak linear. Yang linear tu diganti dalam tak linear. Jadikan Y dalam sebutan X ataupun X dalam sebutan Y. Okey, kaedah penghapusan ni, saya ingatlah. Hasil hapus tu mesti dalam satu pemberi. Maksudnya kalau ada XY tu, awak kena hapuskan XY tersebut. Sebab supaya wujud satu pemberi ubah saja. Ya. Kemudian kaedah perwakilan graf. Okey. Biasa kaedah perwakilan graf ni, kalau tak dapat, kamu cuba masukkan nilai. Kalau ada soalan periksa perwakilan graf, kamu kena buat juga. Kalau tak dapat nilai tepat tu, kamu cuba masukkan nilai, tengok. Ya? Boleh tak? Ya? Semua nak ada topik dah ni. Ni tengok ni contoh, tak nampak. Ni lah. Penyelesaian tak hingga muka surat 76. Buat tengok balik macam mana. Kosong sama dengan kosong. Tiada penyelesaian ni contoh 4. Muka surat 75. Untuk dia kosong tak sama dengan nombor tu. Okey. Nak habis topik ni. Sedang masuk tajuk baru pula ni. Semua okey. Sekejap je. Okay. Okey ya. Dan jadi yang terakhirnya menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Yang tadi itulah. Yang tadi. Okey. Jadi habislah tajuk sistem persamaan linear. Jadi masuk bab 4. Indeks, set dan logaritma. Okey, masuk sikit lah. Ada setengah jam lagi. Okey. Saya nak tanya, apa rumus yang kamu ingat yang dah belajar waktu menengah rendah? Okey, apa guys? Kalau A, M, darab A, N. Jadi apa? Atau nak tulis dekat Weber fee. Nak tengok awak ingat tak? Mari kita tengok Weber fee. Siapa ingat rumus-rumus kita dah belajar? Guna Weber fee. Indeks. Indeks yang kamu ingat. Bentuk indeks yang kamu ingat. Okey, betul. And ni bagi contoh lain ni, tak nak yang N punya. Bagi pun ni banyak lagi.
Siapa lambat kena yang lain. Apa lagi? Bagi, dah siap. Kalau bahasa macam mana? Ha. Ada ke tak ni? Ke tak ingat dah? Nak apa? Okey. Ni, betul, bahagi betul ya. Okey. Okey, Baki. Okey, Baki. Okey, okey. Okey, sementara tunggu Baki, sama senarai lagi. Mana yang kamu ingat? Ni betul ni jadi apa? Kalau M, N jadi apa? Okey tak ni? Tolak satu apa jadi? Hmm? Okey, betul Ying. Lagi, apa yang kita ingat? Okey, okey. Okey, N. Tu saya buat macam ni. Tadi kan nak bagi lagi ni. Jadi apa? Okey, Bakis betul. Tolak satu jadi apa? Tengok ni, tolak satu. Tak ada orang jawab pun.
Okey, dia lupa. Kan senang. Okey, A tolak 1 tu jadi 1/A. Okey. Lagi apa-apa lagi? Kita jumpa. Kalau A 1/2 jadi punca A. Okey. Apa lagi? Apa lagi? Kalau A tolak 1/2 bermaksud 1 per A 1/2 jadi dia akan jadi 1 per punca A. Ingat dah sikit. Tak nampak Okey ya? Boleh? Okey dah kita balik pada uh, okey, baki betul. A kuasa kosong tu pun kena ingat. A kuasa kosong. Apa saja kuasa kosong dapat 1. Okey? Kita berbalik pada buku kita. Okey, buka surat 91. Okey. Memudahkan ungkapan algebra yang berikut. Okey. Jadinya kamu kena ingat adalah dapat soalan macam ni. Allah. Okay. A 4 2M darab 4M per 4M. Okey, darab tambah bagi darab. Jadi terus je. Dia sama je 4 ni. Kita boleh katakan 4 2M tolak M tambah M. Jadi akan jadi 4 M tambah M. Macam tu je. Okey. Okey, seterusnya B. Tiga M tambah 2 tolak 3 M per 3 M. Okey, bentuk macam ni kita kena selesaikan dulu. Ada 3M kan? Ada 2. Jadi pecahkan 3M. 3 kuasa 2 tolak 3M per 3M. Jadi kita boleh faktor keluar. Nampak tak ni? Jadi kita faktor keluar. 3M 3 kuasa 2 tolak 1 per 3M. Okey. Nak tahu jawapan kita betul ke tak? Cuba darab dalam balik. Dapat tak jawapan atas? 3M darab 3 kuasa 2. Okey, betul. Dapat jawapan atas. 3M darab negatif 1 dapat 3M. Okey, betul. Jadi, bila dapat dia bentuk macam ni, kita dah terus potong. Potong atas bawah. 3 dan 3, 9. 9 tolak 1, dapatlah 8. Dapatlah 8. Okey. Seterusnya, B, C. Okay.
5 X tolak 1 kuasa 3 darab 4 XY kuasa 2 bahagi XY tolak 4. Okay. Jadinya, bila soalan macam ni, ada bracket, kita kena darab semua. Ni, kuasa 3. Ini kena kuasa 3. Ini bukan kuasa 3. Kalau macam 4X, Y kuasa 2 ni tak perlu. Sebab Y kuasa 2 je. Tak ada terlibat apa-apa. Macam ni, bila bracket, semua terlibat. Jadi, kita kena 5 kuasa 3. Lepas tu, X tolak 1 darab 3 dapat negatif 3. Lepas tu, darab 4 X Y kuasa 2 bahagi X tolak 4 Y tolak 4. Sebab dia ada bracket. Okay. Lepas tu, kita perlulah tengok bahagi ke ada bahagi kan. Lepas tu, kamu lihat bahagi bermaksud apa? Bahagi maksud tolak kan. Jadinya, okey kelas. Kalau nak bentuk negatif, bahagi ni dah negatif. Negatif akan menyebabkan benda ni positif. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Bahagi. Jadi 5, 3 X tolak 3 darab 4 X Y 2. Lepas tu bahagi. Apa ni nak bagi? Kalau A tolak 1 itu adalah 1 A. Itu dia. Itulah jadinya dia akan jadi darab X negatif 4 Y tolak negatif 4. Jadi dah dalam 5 kali 3 X tolak 3 darab 4 X kuasa 2 darab X 4 Y kuasa 4. Okay. Jadi macam ni, barulah kita boleh jalankan operasi nombor dengan nombor X dengan X dan Y dengan Y. 5 kuasa 3 darab 4. Lepas tu darab X tolak 3 darab X darab X kuasa 4 darab Y kuasa 2 darab Y kuasa 4. Okey, 5 kuasa 3. 1, 2, 5 darab 4. Lepas tu kalau darab ni bermaksud tambah. Jadi darab X tolak 3 tambah 1 tambah 4. Lepas tu darab Y kuasa 2 tambah 4. Okey, kemudian 125 darab 4 dapat 500. Kemudian yang kuasa ni negatif 3 tambah 1 tambah 4. 5 tolak 3 dapat X kuasa 2. Y 6. Dia tak ada macam ni. Okey? Boleh tak? Boleh. Boleh ya.
Okey, tengok contoh-contoh ni ada yang rasa okey baca tak? Macam kita balik benda yang orang ajar. Terus kau tak contoh ni. Jadi pun lebih kurang juga sama. Negatif menunjukkan dia adalah super. Okey, inilah antara D ya. D. Negatif. Itu nombor macam A tolak 1, 1 pun A. Itu yang D ni bentuk macam ni. Okey. Memudahkanlah. Bila dapat macam ni, kita boleh macam ni simplify. Jadi, 4/256. Lepas tu, kamu kalau buat, kamu dapat ni potong-potong. Ni 3, jadi wujud kat bawah. Ni 2, 12. 12 ke 2. Jadi dia akan negatif. Jadi dia akan jadi 10. Itu jadi bentuk macam ni. Okey? Okey, D pun okey. Kita tengok. Contoh berikutnya A. A negatif 1/3, 2A negatif 1/2. Jadi kalau bentuk macam ni, kamu hanya perlu A 2 dalam A. Lepas tu ada negatif. Kalau dah agak tu bentuk tambah. Jadi apa yang kuasa je? Tambah negatif 1/2. Macam tu je. Jadi bentuk A macam ni. Lepas tu untuk D pula. Untuk D. Untuk D 2A negatif 2. A negatif 3/2. Okey. Ini ingat balik. A negatif 1. Jadi dia boleh jadi 2 A tolak 2 bracket A tolak negatif 3/2. Negatif ni positif. Nampak? Kita jadi 2 A tolak 2 A 3/2. Sehingga jarak jadi tambah. Dapatlah 2 A tolak 2 tambah 3/2. Dapatlah jawapan tambah 3/2 tolak 2. Dapatlah 2 A negatif 1/2. Jadi ini terhadap A sahaja. Jadi dia dapatlah ini kali kalau negatif maksudnya pecahan ke bawah. Maksudnya dapatlah A 1/2. Ataupun yang kita belajar tadi dia juga adalah punca. Kalau dia macam ni ikut je lah. Ataupun bentuk lain juga punca. Tapi dia tak ada punca, awak ikut je macam ni. Sampai tahap sampai pencet ni selesai lah. Faham? Ya, D, C. Jadi dia A2 punca 3. Awak kena ingat atas ni kuasa. Kuasa bawah ni menunjukkan punca. Kuasa berada di dalam. Ni kuasa. Punca. Jadi bila kita bentuk dalam bentuk indeks ni, dia ikut A kuasa 2/3. 3 nampak 3 menunjukkan ni. 2/3. Lepas tu A negatif 3/2. 2 menunjuk punca. Lepas tu dia samakan jarak, maksudnya tambah macam biasa dan pemudahkan. Dapatlah negatif 5/6. Terus kita jadikan bentuk nampak dia negatif menunjukkan dia pecahan. Selesai bentuk macam ni. Okey? Jadi macam juga jarak dalam. Jarak. Dapatlah bentuk macam ni. Okey. Asalkan jarak bermasa tambah. Dapatlah 3/2 tolak 1/1.
Satu benda tak ada apa kosong. Negatif. Negatif. Negatif dapat negatif 1. Jadi, kuasa 1 dapat A. 2 A kuasa kosong. A kuasa kosong dapat 1 dapat 2. Satu 3 A tolak 1 dapat. Tolak 3 per A. Betul macam ni. Okey? Ini dah ke? Dalam ni TikTok, kamu buat latihan biasa tak sampai lagi contoh 3. Contoh 3 lain. Okey ke? Saya terus contoh 3 ke? Atau latihan dulu sikit? Yin, M, baki. Hai. Kalau tak dapat, saya berhenti sampai contoh 2 saja. Kelas. Dengar tak ni? Dengar. Jadi, kamu larat tak? Tak larat. Contoh 3 ni hari lain. Saya tak dengar. Kalau tak larat tak apalah. Okey. Kamu buat latih di 4.1. A. A. J. L. Kemudian A dengan C je. Okey? Itu je. Boleh tak ni? Boleh. Boleh ya? Okey, itu saja. Untuk index 5 soalan, yang tadi 3 soalan. Boleh ya? Okey, kita berhenti sampai sini. Ada masalah tanya. Contoh 3, kita akan minggu depan, okey?